Assalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati lagi muliakan yang berbahagia Imam Al-Fadil Imam Farid bin Sya'ari, Imam Masjid Al-Qudus, yang berusaha tim pengurusan Gema Nur Iman, juga muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia serta taufik dan inayahnya, kita dapat berkumpul bersama-sama pada petang ini bagi mengikuti kuliah asar, iaitu, bentar Ustaz ya, saya ingat dah. Iaitu kuliah yang bertajuk Al-Waf Syarah Hadis 40 Imam Nawawi. Sekarang ini kita hadis ke 18 ya Ustaz. Bagi memberkati taman syurga kita pada petang ini dengan penuh takzimnya, saya mempersilakan yang berbahagia Ustaz Imam Farid bin Sya'ari untuk memulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab yang kita hadiahkan pahalanya kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, alim-alim ulama, muslimin dan muslimat, guru-guru kita dan ibu bapa kita, dan khususnya untuk pejuang Palestin, pejuang Gaza di Palestin, semoga memenangi peperangan di Gaza insya-Allah. Amin. Jadi dipersilakan Ustaz, Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat sekalian, untuk tidak membuang masa, dengan ini saya menjemput yang berbahagia Ustaz untuk memulakan pengajian asar petang ini. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين
اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده، فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kita umur dan masa yang Allah Taala beri peluang kepada kita untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, memberikan kita keampunan, dan seterusnya semoga Allah Taala menjadikan kita di kalangan orang yang sentiasa namanya disebut di hadapan malaikat-malaikatnya di dalam majlis para malaikat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa mendudukkan ataupun memberi kita peluang untuk duduk dalam majlis ilmu sampailah kita meninggalkan dunia ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada petang ini kita sambung perbahasan tentang hadis yang ke-18, iaitu menerangkan tentang takwa dan berakhlak mulia sebagaimana yang telah dibacakan hadisnya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang mana masih lagi kita membincangkan perihal tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sebelum ini kita telah sebutkan beberapa ayat Al-Quran tentang tentang kelebihan dan juga kepentingan mengusahakan takwa dalam kehidupan kita. Jadi penting untuk kita mengetahui mana setiap perkara. Untuk kita mendapatkan perkara tersebut, pertamanya kita kena tahu apa makna perkara tersebut. Apa maksud daripada sesuatu perkara itu. Contoh, kalau kita solat, kita kena tahu apa sebenarnya maksud Allah Ta'ala perintah kita solat. Dan juga untuk kita datang kepada perintah solat, mesti ada dorongan. Maka perlu kita tahu tentang fadail. Perlu kita tahu tentang kelebihan sesuatu amalan. Sebab tu perlu kita sentiasa bacakan hari-hari hadis-hadis tentang fadailul a'mal. Supaya apa? Supaya dalam hati kita timbul keinginan dan juga kegairahan untuk beramal. Dengan kita mengetahui kelebihan. Sebagaimana satu orang yang disuruh buat kerja. Dia kena tahu buat kerja ni untuk apa. Kerja yang dia buat ni apa maksud dia. Apa matlamat daripada pekerjaan tersebut. Dan juga dia mesti tahu, dia mesti kena tahu apa kelebihan kalau dia buat sesuatu kerja itu. Mana kalau dia tak tahu apa kelebihan dia, maka dia tidak akan ada semangat dan dorongan untuk dia melakukan kerja tersebut. Contoh suruh apa? Suruh gali lubang. Gali lubang ni untuk apa? Mesti kena tahu sebab apa nak gali lubang. Dan juga apa kelebihan yang dia akan dapat bila dia gali lubang. Dan untuk menghasilkan perkara tersebut perlu tahu cara macam mana nak buat. Mana tiga perkara ni perlu
Bila satu perkara itu datangnya perintah, datangnya sesuatu perkara yang diperintahkan, maka kita kena faham apa maksud dan matlamat daripada amalan yang diperintahkan itu. Yang kedua, kita kena usaha untuk tahu apa kelebihan yang dia akan dapat, apa yang Allah Ta'ala akan bagi pada dia bila dia buat amalan tersebut. Yang ni kita tahu sebab apa? Supaya ia akan menggerakkan kita untuk buat amalan. Yang ketiga, mesti kita tahu macam mana cara nak usahakan perkara tersebut. Sebab itulah disebutkan di sini hadis-hadis yang berkaitan dengan takwa. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kelebihan takwa. Sebagaimana yang sebelum ni telah disebutkan. Wa may innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Iaitu orang yang bertakwa itu sentiasalah dia bersama dengan Allah Ta'ala, sentiasa menyertai orang yang bertakwa. Maksud dia apa? Bantuan Allah Ta'ala sentiasa berserta dengan orang yang bertakwa. Itu juga Allah Ta'ala sebut, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu menerangkan kelebihan satu orang yang bertakwa. Sebab tu ulama dalam nak membawa orang kepada takwa, maka mereka akan datangkan apa kelebihan-kelebihan yang setiap orang akan dapat apabila mereka usahakan untuk dapatkan takwa. Apabila mereka dapat takwa. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu sabar dan bertakwa, maka tipu daya, apa sahaja tipu daya, apa sahaja rancangan jahat yang dibuat oleh musuh, maka ia tidak akan memudaratkan kamu. Bila satu orang ada takwa. Itu kelebihan. Disebutkan macam-macam kelebihan. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Rahmatku meluasi akan setiap sesuatu, maka aku telah tetapkan rahmat aku itu untuk orang-orang yang bertakwa. Maknanya ini semua kelebihan untuk orang yang mendatangkan, mengusahakan dirinya kepada takwa. Jadi penting untuk kita tahu setiap perkara yang diperintahkan tadi, untuk kita dapat semangat, untuk kita dapat dorongan menuju kepada perkara tersebut, maka perlu kita kena tahu apakah dia fadail dia. Apakah fadail dia. Itu memang fitrah manusia. Fitrah manusia, dia nak tak, bila ada fadail barulah dia akan bersemangat, dia akan terdorong untuk melakukan perkara tersebut. Jadi pada sesi kali ini kita nak mendalami lagi apakah hakikat takwa. Apakah hakikat takwa? Bila kita sebut lafaz takwa, daripada dia punya fi'il dia daripada ittaqa, yattaqi, ittiqaan, taqwa, ittaqa. Bila kata takwa ini sebenarnya ialah satu lafaz, satu kalimah. Dia kata kalimatun. Kata takwa ini adalah kalimatun jami'atun mani'atun. Bila sebut lafaz takwa, sebenarnya dia adalah satu kalimah yang kompleks. Dia satu kalimah yang dalam dia macam-macam perkara. Kata at-taqwa kalimatun. Bila sebut takwa, dia adalah kalimah, yakni lafaz ataupun satu ungkapan. Satu ungkapan jami'atun, iaitu yang memasukkan ke dalamnya segala pengertiannya. Maksudnya ialah termasuklah di dalam takwa itu segala pengertian yang boleh masuk di bawah dia. Mana banyak segala bentuk kebajikan yang boleh masuk di bawahnya. Maka dia
dia adalah berada di bawah takwa. Mana takwa ni dia satu perkataan yang kata mani'atun, mani'ah iaitu yang mengeluarkan daripadanya segala yang bukan maknanya. Maksud dia mani'ah, kata mana'a ni asal menegah. Bila sebut takwa, maka tertegahlah sesuatu yang bertentangan dengannya. Maksudnya sesuatu yang mana dia tak boleh masuk pada dalam pengertian dia tu. Maka itu dipanggil mani'ah. Maknanya takwa ini ialah satu benda, satu lafaz yang jami' mani'. Satu lafaz yang mempunyai macam-macam makna. Yang mana cuma ada, dia kata, dan tidak termasuklah di dalamnya sesuatu yang bertentangan dengan pengertiannya. Itu maksud jami' mani'. Jami'ah mani'ah. Tashmulu kullu ma ja'a bihil islamu min aqidatin wa ibadatin wa muamalatin wa khuluqin. Ia merangkumi semua perkara yang dibawa oleh Islam. Maksudnya takwa itu merangkumi semua perkara yang dibawa oleh Islam. Maksudnya apa yang datang di bawah agama, di bawah perkara agama, maka bila dia mendatangkan kesemuanya itu, maka itulah dipanggil takwa. Sama ada dari sudut min aqidatin, sama ada dari sudut akidah. Mana akidahnya ialah akidah yang betul. Mana keyakinan, tauhidnya, keyakinannya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Iaitu dia beriman dengan sebenar-benar iman. Wa ibadatin, dan juga ibadah, iaitu merangkumi segala ibadah, iaitu perkara-perkara yang menjadi kewajipan, solat, puasa, zakat, haji. Maka apabila dia melaksanakan segala kewajipan dengan sempurna, dan juga termasuklah di bawah takwa itu muamalah yang baik. Muamalah, mana muamalah dan juga muasyarah, mana pergaulannya dari sudut muamalah, maksudnya dari sudut sosialnya. Maka ia menyempurnakan sifat-sifat. Maknanya dia melakukan transaksi jual beli, hutang piutang, sewa menyewa. Semuanya berlandaskan apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Maka itu juga termasuk di bawah takwa. Ataupun akhlak. Kata wa khuluqin. Cuma kat sini dia terjemah atau. Tapi kalau dalam bahasa Arab, wow, dan. Maknanya, dia termasuklah di bawah takwa itu juga akhlak. Akhlak. Maknanya dia mengamalkan segala akhlak-akhlak yang mulia. Iaitu dari sudut batinnya dengan sifat-sifat mahmudah. Dan juga zahirnya ialah perbuatan-perbuatan yang baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا
wa ulaika humul muttaqun. Yang surah Al-Baqarah ayat 177. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisal birra, tidaklah kebajikan itu, bukanlah perkara kebajikan itu, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebajikan itu bukanlah hanya menghadap ke arah timur ataupun barat. Bukan semata-mata menghadapkan wajah kamu ke arah timur dan juga barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebajikan yang sebenar ialah man amana billahi, ialah mana orang yang melakukan kebajikan yang sebenar ialah orang yang beriman dengan Allah. Orang yang beriman dengan Allah, iaitu orang yang beriman dengan sebenar-benar iman, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan syirik. Man amana billahi wal yaumil akhir, dan juga beriman dengan hari akhirat, iaitu beriman dengan meyakini wujudnya hari akhirat, wujudnya hari pembalasan. Maknanya beriman bahawa setiap yang bernyawa itu pasti akan menghadapi kematian dan akan dibalasi setiap perbuatan baik dan buruknya. Wal malaikati, dan juga beriman dengan para malaikat. Wal kitabi, dan beriman dengan kitab-kitab. Wan nabiyina, dan beriman dengan para nabi alaihimussalam. Wa atal mala ala hubbihi, dan juga sambungan yang pertama, orang yang melakukan kebajikan ialah orang yang beriman. Kemudian wa atal mal, dan juga orang yang melakukan kebajikan itu ialah yang keduanya, dia mendermakan seseorang akan hartanya sedang dia menyayanginya, yakni menyayangi harta itu. Wa atal mala ala hubbihi, dia memberikan hartanya dalam keadaan dia cintakan harta tersebut. Zawil qurba, kepada kaum kerabatnya. Wal yatama, dan juga anak-anak yatim. Wal masakina, dan juga orang-orang miskin. Wabanas sabil, dan juga orang-orang yang terlantar. Orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. Ini orang yang putus bekalannya. Dan orang-orang yang meminta dan meminta. Wasailin, orang-orang yang meminta bantuan. Wafir riqab, dan juga orang memberikan harta kepada orang yang ingin memerdekakan dirinya. Itu wafir riqab, itu orang bagi harta kepada orang yang nak memerdekakan dirinya daripada perhambaan. Contoh seperti mana hamba muba'ad, atau ada hamba mukatab, hamba mukatab. Dia di hamba mukatab, dia diberi tempoh, dan diberi satu sejumlah harta yang dia perlu berikan kepada tuannya untuk dimerdekakan. Maknanya bagi sejumlah harta dalam masa beberapa tempoh. Maknanya kalau dia sempurnakan bayaran tersebut
dalam tempoh tu, maka dia boleh merdeka. Maka pada ketika itu dia akan diberikan, boleh untuk dia diberikan harta zakat untuk dia memerdekakan dirinya daripada perhambaan. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة. Dan kamu mengerjakan seseorang dan mengerjanya seseorang akan solat. Maknanya orang yang sebenar-benar yang melakukan kebajikan ialah orang yang mendirikan solat. Mendirikan solat yang telah ditetapkan waktunya. Solat fardu. Wa ataz zakata, dan orang-orang yang memberi zakat. Maka di sini ada dua. Yang tadi tu disebut tentang sedekah sunat. Kata wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba dan sebagainya itu merujuk kepada pemberian harta yang berbentuk sedekah yang mana hukumnya sunat. Wa ataz zakah di sini menunjukkan perbuatan tersebut ialah rukun. Maknanya memberi yang ni ialah sedekah wajib. Mengeluarkan zakat wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang yang menyempurnakan perjanjian mereka apabila mereka membuat perjanjian. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, dan juga dan orang-orang yang sabar, orang-orang yang ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan. Was-sabirina fil ba'sa'i, dalam kesempitan dan juga dalam masa kesakitan, dharra, wa hinal ba's, dan juga dalam masa bertempur. Ulaika allazina sadaqu, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka yang telah disebutkan sifat-sifatnya itu. Allazina sadaqu, merekalah orang-orang yang benar. Ini benar beriman dan mengerjakan kebajikan. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah, yakni apa yang telah disebutkan sifat-sifat mereka itu tadi, ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Di sini dalam ayat ini nak memberitahu kepada kita hakikat takwa. Hakikat takwa. Iaitu kebajikan itu bukan hanya menghadap muka ke arah timur ataupun barat. Bahkan perlunya iman dan akidah yang betul, dan juga dalam melaksanakan segala kewajipan dan amalan-amalan. Maka itulah yang dikatakan takwa. Itulah yang dikatakan takwa. Maknanya kebajikan itu bukanlah semata-mata, bukanlah dengan demikian takwa bukanlah sekadar kalimah yang diucapkan. Bukanlah dia ucapkan kalimah takwa maka ataupun dia melakukan dakwaan yang tidak ada buktinya. Dia mengatakan dia seorang yang bertakwa, tapi dari sudut pengamalan tidak ada nampak ketakwaan tersebut. Tak ada bukti yang menunjukkan takwanya. Maknanya kalau albirra, maknanya amalan takwa itu dia bukan sekadar dia ucapkan, dia dalam keadaan dia membahaskan tentang yang mana yang lebih patut hadap ke arah Baitul Maqdis ke ataupun hadap ke arah Kaabah. Yang mana atas ayat ini, bila mana Allah Ta'ala telah perintahkan orang-orang mukmin yang mana pada mulanya menghadap arah Baitul Maqdis, Allah Ta'ala palingkan ke arah Kaabah, seperti mana ayat yang telah disebutkan, ayat yang sebelum ni tentang ayat pemalingan kiblat tersebut.
Maka Allah Ta'ala turunkan penjelasan hikmah yang terkandung dalam hal tersebut. Nak bagi tahu apa? Tujuan utama daripada ayat ini, yang mana maksud daripada apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu dalam ayat ini ialah bila mana berlakunya pemalingan kiblat itu, dia ia satu perkara yang nak bagi tahu tentang maksud daripadanya adalah taat. Orang yang betul-betul bertakwa dalam hatinya, dalam dirinya ada sifat taat, dan dia akan melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Maknanya tujuan utama daripada pemalingan kiblat tersebut nak menzahirkan orang yang betul-betul taat kepada Allah Ta'ala. Dan juga nak menunjukkan siapakah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan semata-mata pemalingan kiblat itu menunjukkan itulah orang yang takwa, tapi itu tanda. Maknanya itu nak menunjukkan taat. Maknanya orang yang bertakwa dia akan taat perintah tersebut. Bukan semata-mata memalingkan memalingkan wajah dalam solat ke arah daripada Baitul Maqdis ke arah kiblat ke Mekah, itu bukan semata-mata itu sahaja, bahkan ialah nak membuktikan keimanan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana takwa bukanlah sekadar kalimah yang diucapkan ataupun dakwaan tanpa bukti, tetapi ialah satu amalan yang berterusan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala nak melihat siapakah di kalangan orang yang bersama Nabi SAW, siapakah di kalangan mereka orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan takwa itu ialah orang yang berterusan dalam ketaatan dan juga orang yang benar-benar tinggalkan maksiat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana salafus salih telah menafsirkan takwa dengan kata mereka, yang mana yang mengatakan yang mengatakan perkara ini ialah Ibnu Abi Hatim, yang meriwayatkan perkara ini daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mereka kata takwa itu ialah apa maksud daripada takwa? Ialah Allah ditaati, tidak dimaksiati. Kata walaqad fassara salafus salih at-taqwa biqaulihim. Ulama salafus salih mereka menafsirkan takwa dengan perkataan mereka, ayyuta'allahu fala yu'sa, bahawa Allah Ta'ala itu ditaati dan lalu Allah Ta'ala itu tidak dimaksiati. Maknanya Allah Ta'ala, takwa itu ialah seseorang itu sentiasa taat segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan orang yang ada takwa dia sekali-kali tidak akan derhaka terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata selalu diingati, tidak dilupai. Kata wa yudhkara fala yunsa. Dan takwa itu ialah Allah Ta'ala sentiasa diingati dan tidak akan dilupa. Mana orang yang bertakwa ialah orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selalu zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selalu dalam hati mereka istihdarkan keagungan, kehebatan, keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan di mana mereka tidak akan lupa sedikit pun tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa yushkara fala yukfar. Dan Allah Ta'ala itu disyukuri segala nikmat pemberiannya.
Mana apa sahaja yang diberikan. Mana orang yang bertakwa sentiasa mereka berada dalam keadaan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang bertakwa ini dia sekali-kali dia tidak akan kufur nikmat. Maknanya kalaulah orang tadi dia masih lagi derhaka terhadap perintah, dia lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak syukur terhadap nikmat Allah Taala, maka bermakna dia belum lagi sampai darjat takwa. Walaupun dikatakan at-taqwa hahuna, tapi takwa ini zahirnya lah juga akan menunjukkan apa yang ada dalam hatinya. Oleh kerana itu, jangan kita sentiasa kata dalam hati baik, tapi buat amalan yang tidak menunjukkan dia satu orang yang beriman kepada Allah. Bagaimana dia boleh kata dalam hati dia beriman? Bagaimana dia boleh kata hati dia ni hati orang yang taat? Dalam keadaan luaran dia tak menampakkan sifat taat tersebut. Maka itu satu perkara yang bertentangan. Jadi orang yang ada takwa, zahir batin dia sentiasa menunjukkan kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Zahir batin dia yang menunjukkan dia ni satu orang yang sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Dan zahir batinnya ialah menunjukkan dia ni satu orang yang sangat-sangat bersyukur terhadap nikmat Allah Ta'ala. Mereka yakni salafus salih, mereka telah beramal dan beriltizam. Ini sentiasa berterusan dengan pengertian tersebut. Setiap daripada salafus salih, mereka ni usaha atas takwa, beramal dengan amalan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berterusan dengan beriltizam. Ini sentiasa berpegang teguh dengan pengertian tersebut. Betul. An yuta' Allah fala yu'sa wa yuzkara fala yunsa wa yushkara fala yukfar. Allah Ta'ala ditaati, tidak dimaksiati, selalu diingati, tidak dilupa, selalu disyukuri, tidak dikufuri. Mereka telah iltizam, berpegang teguh dengan pengertian tersebut. Sama ada ketika mana bersendirian ataupun ketika mana berada di khalayak ramai. Seperti mana yang disebutkan oleh dalam lafaz hadis tersebut. Maknanya ittaqillaha haitsu ma kunta. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala di mana sahaja kamu berada. Sama ada kamu sentiasa berada dalam keadaan bersendirian, fi sirri, orang lain tak tahu. Sir, maksud dia rahsia. Fi sirri wa alaniyah. Maknanya dalam keadaan rahsia dan juga dalam keadaan terang-terangan. Mana rahsia ni, mana dalam keadaan berseorangan. Mereka sentiasa berpegang kepada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kisahlah ada orang bersama dengan mereka ataupun tak ada orang pun bersama dengan mereka, mereka tetap di atas jalan takwa. Iaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana berada bersendirian, di mana tidak ada satu orang yang melihat pun. Kata haitsu la yaraka ahadun. Bertakwalah kamu kepada Allah ketika mana bersendirian, ketika mana tidak ada satu orang pun yang lihat kamu. Wa fil alan. Maknanya fil alaniyah, dan juga ketika mana berada di khalayak ramai, yang mana semua orang lihat kamu. Maka hendaklah kamu tetap berada di atas jalan taqwa. Lianna Allah muraqibun li jami'il a'mali wal aqwali wal ahwal.
Sebab apa sebab apa kamu kena sentiasa istiqamah, sentiasa duduk di atas, tetap di atas jalan takwa, ialah kerana Allah Ta'ala itu sentiasa memerhatikan kesemua amalan-amalan kamu. Semua apa yang kamu buat, semua keadaan-keadaan kamu. Allah Ta'ala muraqib, Allah Ta'ala sentiasa mengawasi, memerhati kamu. Seperti mana Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang pertama, iaitu pada akhir ayatnya Allah Ta'ala sebut, innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memerhatikan kamu. Allah Ta'ala ke atas kamu sebagai raqib, pemerhati, sentiasa mengintip, sentiasa mencatat setiap amalan kamu. Ibnu Katsir rahmatullahi alaih mengatakan, hadza irsyadun wa amrun bimuraqabatir raqib. Ini petunjuk dan juga perintah muraqabah raqib. Dengan sebab itu irsyadun, menunjukkan dan juga menyuruh kepada muraqabah dengan raqib. Mana ayat ni, mana bila kata Allah Ta'ala sentiasa perhatikan kamu, sentiasa awasi kamu, maka oleh kerana itulah kita ini sentiasa muraqabah, sentiasa muraqabah dengan raqib, sentiasa bermuraqabah, maknanya sentiasa duduk bertafakur, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iaitu ketika bersendirian, kita sentiasa berbisik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata sesungguhnya ketiadaan muraqabah dengan Allah Ta'ala ketika mana bersendirian, yakni tidak bermuraqabah dengan Allah Ta'ala ketika bersendirian, maka itulah tanda sakit, tanda hatinya ada penyakit. Tanda hatinya ada penyakit. Yakni bila hati ni ada penyakit, dia akan buat satu keburukan, dia dalam hatinya dia akan letak dalam hati dia, tak ada siapa pun lihat aku buat. Mana bila dia tak rasa Allah Ta'ala sentiasa memerhati dia, sebab apa? Dia tidak ada muraqabah dengan Allah Ta'ala. Hati dia tidak bersambung. Tidak ada connection dengan Allah Ta'ala. Maka sebab itulah dia akan rasa tidak ada siapa pun yang lihat dia. Bila dia rasa tak ada siapa pun yang lihat dia, oleh kerana kelemahan iman dia, menyebabkan dia akan buat keburukan tanpa dia rasa takut pada Allah Ta'ala. Maknanya hati dia ada penyakit dalam hati. Inilah perbuatan munafik. Bila ada penyakit hati macam ni, dia perbuatan munafik. Dia orang munafik ni memang tak beriman pun kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia tak rasa pun Allah Ta'ala lihat. Contoh macam munafik zaman Nabi SAW. Duduk bersama dengan sahabat, mereka mengaku yang mereka beriman. Tetapi bila mereka kembali balik bersama dengan kelompok mereka maka akan mencela orang-orang yang beriman. Mereka akan mencela Nabi SAW. Maka sebab apa? Mereka tak beriman dengan Allah. Mereka tak rasa pun Allah Ta'ala tahu. Jadi orang yang penyakit macam tu, orang yang dalam hati dia ada sifat macam tu, maka dia ada sedikit daripada sifat munafik. Oleh kerana itu Allah Ta'ala mengingkari orang-orang munafik. Oleh kerana itu sebahagian orang-orang soleh mengatakan, ittaqillaha an yakuna ahwan nazirina ilaika. Hendaklah kamu takut kepada Allah Ta'ala
bahawa adalah ia ahwan nazirina ilaih. Sama ada dia bahawa dia merasakan Allah Ta'ala itu melihat kepada engkau. Inilah ada sifat ihsan, muraqabah, musyahadah. Kata innal khasira min okay. Maknanya kat sini para salafus salih sentiasa mereka itu berpegang teguh dengan pengertian yang disebutkan tadi, yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Mereka kerana mengamalkan perintah dan menyahut seruannya ketika mana berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iaitu, ya wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Taala dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Mana ada yang mengatakan ayat ini dinasahkan, tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata ayat tersebut tidak dinasakh. Ayat yang kita baca ini tidak nasakh. Tetapi maksud takwa yang sebenar-benarnya itu ialah berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar jihad. Maknanya berusaha di jalan Allah Ta'ala, melakukan amal-amal soleh, melakukan segala perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benar ikutan. Yang mana dia tidak perlu rasa takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Buat baik ada orang cakap, orang cela, orang caci. Maka tak perlu takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Dan juga sentiasa maksud haqqa tuqatih ialah berlaku adil meskipun terhadap diri sendiri, orang tua dan juga anak-anak. Itu maksud bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kat sini sebenar-benar takwa yang dimaksudkan ialah sentiasa bawa sifat takwa dalam keadaan dia bersendirian ataupun dalam keadaan berada di khalayak ramai. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kamu meninggal dunia melainkan dalam keadaan beragama Islam. Maksud dia apa? Maksudnya ialah tetaplah berada dalam Islam. Tetaplah berada dalam Islam semasa kamu masih dalam keadaan sihat dan selamat. Supaya apa? Supaya kamu meninggal dunia dalam keadaan Islam. Yang mana mengenai ayat ini, Muhammad bin Ishaq bin Yasar dan ulama lainnya rahmatullahi alaihim ajma'in mengatakan ayat ini turun berkaitan dengan kaum Aus dan Khazraj. Yang mana satu orang Yahudi berjalan melalui sekumpulan daripada Aus dan Khazraj. Orang Yahudi ni memang sifat dia tak boleh tengok orang bersatu. Jadi orang Yahudi itu tak senang dengan kesatuan orang Aus dan Khazraj selepas Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Mana dia dikirimkan satu orang, mana orang Yahudi ni dia hantar satu orang duduk bersama dengan dengan mereka. Supaya apa? Orang Yahudi ni dia buat provokasi. Diingatkan balik tentang peperangan yang pernah jadi di antara Aus dan Khazraj. Dia cerita, dia bakar sampai sebahagian daripada Aus dan Khazraj ni mereka tercabar, emosi bangkit.
Dan mereka sentiasa marah antara satu sama lain sampai hampir angkat senjata. Ketika mana berlaku perkara tersebut, Nabi SAW dengar tentang perkara tersebut, Nabi datang tenangkan mereka. Apa yang Nabi SAW beritahu? Kata, apakah kamu menanti menunggu seruan jahiliah? Mana adakah kamu tunggu seruan jahiliah? Maknanya kamu ni nak berperang ke? Padahal aku berada di tengah-tengah kamu. Sebelum ni kamu dah baik-baik dah. Jadi kenapa boleh berlaku macam ni? Kamu nak berperang dalam keadaan aku masih ada bersama dengan kamu. Maka baginda SAW bacakan ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka mereka sedar apa yang mereka buat, mereka menyesal dan mereka saling berbaik semula. Dan jadi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa, iaitu takwa yang mana yang dalam takwa itu mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan segala amalan-amalan soleh dan juga menghindari diri daripada maksiat, menghindari diri daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tinggalkan maksiat. Maka itulah takwa yang sebenar-benarnya. Dan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu janganlah mati dalam keadaan melainkan dalam keadaan Islam. Maknanya usahalah untuk buat sesuatu perkara yang menjadi asbab kita mati dalam keadaan orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Itu apa asbab dia? Ialah usahalah takwa. Usahalah atas takwa sampailah bila-bila sampai kita mati dalam keadaan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada petang ini dapat kita ambil pengajarannya, dapat kita sama-sama untuk kita amal dan kita sampaikan kepada orang lain, insya-Allah. Masya-Allah Ustaz. Dengar syarah Ustaz ni rasa macam takut Ustaz. Sebab macam banyak aja sangat. Ya Allah, yang kita telah yang merasalah macam orang munafik Ustaz. Kalau sebab tak rasa Allah melihat pun. Kadang-kadang rasa macam tu. Ya Allah Ustaz. Pastinya muslimin dan muslimat semua ingin bertanya pada Ustaz. Dipersilakan. Dipersilakan muslimin dan muslimat. Sesiapa yang ingin bertanya kepada Ustaz. Kalau tak ada, kita tutup kita tutup kuliah. Ina tak soalan tanya Ibu, insyaAllah. Tak apa. Siapa yang ada ingin bertanya Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kita selalu dengar netizen kata nak ada di bawah pemimpin yang bertakwa kan. Jadi boleh tak Ustaz terangkan ciri-ciri pemimpin yang bertakwa? Pemimpin. Terima kasih. Pemimpin yang bertakwa sebenarnya orang yang bertakwa, mana bila kata pemimpin adalah satu sifat.
bertakwa itu satu sifat. Maknanya orang yang ada sifat takwa ini, mereka lah sebenarnya yang layak memimpin. Maknanya kalau ciri-ciri pemimpin yang bertakwa, maknanya pemimpin itu dia ada keterampilan dia untuk menjadi pemimpin. Satu lagi, dia padanya ada sifat-sifat takwa. Apa maksud sifat takwa? Yang disebutkan dalam tadi lah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Mana orang yang bertakwa ialah orang yang sempurna imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang iman dia dalam hati dia hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak ada sedikit pun pengharapan pada makhluk. Dan satu lagi, bila dia satu orang pemimpin yang bertakwa, bukan sahaja dia usahakan diri dia, dia akan usahakan supaya orang-orang yang berada di bawah kepimimpinannya pun juga usaha atas takwa. Dan dia akan gunakan seluruh tenaga dia untuk supaya orang lain dapat manfaat. Orang yang bertakwa juga ialah orang yang mana dia tidak akan gunakan sesuatu gunakan sesuatu hak awam untuk kepentingan diri dia sendiri. Itu mana pemimpin yang bertakwa, mana dia akan gunakan kuasa dia ataupun dia akan gunakan kemampuan dia untuk memberi manfaat kepada orang lain. Dan juga kalau dia menjadi pemimpin yang atas dan sebagainya, dan dia akan usaha bagaimana orang yang di bawah kepimpinannya itu dia akan usaha untuk maslahat orang yang berada di bawah kepimpinan dia. Itu orang yang bertakwa. Orang yang dalam hatinya tak ada kepentingan diri. Itu maksud dia. Dan juga di samping tu dia usahalah sifat-sifat tu. Antara sifat-sifat tu mana kesempurnaan takwa yang akan datang, kita akan sebutkan. Dia akan usahakan kesempurnaan takwa tersebut. Itu orang yang dalam hati dia ada iman kepada Allah. Orang yang sentiasa ada sifat takut dan harap pada Allah Ta'ala. Dan orang yang jaga warak. Orang yang jaga kewarakannya. Iaitu sentiasa hindarkan diri daripada perkara-perkara haram. Dan sentiasa usaha untuk memantapkan dirinya dengan penciptanya. Dan orang yang ada sifat adil dan ada sifat ihsan. Dan juga orang yang dalam dia ada sifat siddiq, orang yang ada sifat amanah. Dan juga pemimpin yang bertakwa itu dia ada sifat merendah diri, tawaduk. Maknanya rendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia juga ada sifat tasamuh. Sifat tasamuh maknanya dia berlebih kurang. Berlebih kurang. Dia tidak terlalu keras dan tidaklah terlalu berlembut. Dan juga orang yang bertakwa ni, dia tidak akan tinggalkan zikir dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa berdoa, sentiasa beristighfar, sandarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga orang yang bertakwa ni ialah orang yang sentiasa usaha untuk memberi manfaat untuk orang lain, dan juga dia akan usaha untuk mempelajari benda yang sentiasa usaha untuk belajar untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, belajar untuk membuat kebaikan. Dan dia jagalah segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan tinggalkan larangan. Itu ciri-ciri takwa lah. Orang yang ada ciri-ciri takwa, kalau dia jadi pemimpin, dialah pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan?
Rasanya tak ada Ustaz. Jadi kita tutup ya Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz. Saya berkesan sungguh dengar syarahan Ustaz pada petang ini. Masya Allah, nasib baik dah dengar hari ini. Okey, jazakallahu khairan kasiran jaza. Terima kasih kepada yang berbahagia Imam Muhammad Farid bin Ja'ari yang atas kuliah yang diberikan pada petang ini. Sedikit kupasan ulasan dari syarah petang ini. Takwa itu bukan hanya satu ucapan dan takwa itu ditaati, bukan dimaksiati. Iaitu tidak akan derhaka kepada perintah Allah. Takwa itu diingati, tidak dilupai. Iaitu sentiasa zikir dan mengingati Allah. Takwa itu disyukuri, tidak dikufuri. Iaitu sentiasa menunjukkan orang yang sentiasa bersyukur kepada nikmat Allah. Simpulannya, iaitu mereka sentiasa bertakwa di mana sahaja berada, sama ada bersendirian atau di khalayak ramai. Kerana Allah Subhanahu wa taala sentiasa memerhati dan mengawasi kita. Diharap semoga kita berusaha menjadi orang yang lebih bertakwa dan beriman dan bertanyakan diri kita bagaimana iman kita pada hari ini, insya-Allah. Kita ingin Ustaz pada malam ni nak menunjukkan kuliah pada malam ini pada pukul 8 malam, iaitu ada Ustaz Abdul Hadi bin Johari yang bertajuk Najis-Najis yang dimaafkan. Pada pukul 9 suku kuliah Isyak bersama Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan tajuk Begitu Kisahnya, Kisah Nabi Adam. Muslimin dan muslimat semua dijemput terus bersama mengimarahkan majlis ilmu bersama Gema Nur Iman. Sebagai penutup, saya mempersilakan yang berbahagia Ustaz untuk membaca doa, tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Dipersilakan Ustaz. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.